disampaikan oleh Ustaz Muhammad yang tidak asing lagi di kalangan warga Tawau dan Mustafidah yang biasa sudah kita jemput. Oke, tanpa membuang masa kita mempersilakan Ustaz. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, itulah pertama kali saya dapat jumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan. Macam lama anda datang. Kalau sudi katakan sudi. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua diampunkan Allah insyaallah. Kerana hari ini hari Jumaat, sebagai peringatan mesra, kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aksiru alayya. Maksudnya perbanyakkan ke atasku itu selawat pada hari Jumaat. Sebab bila kita selawat kepada Nabi, Nabi kata selawat kamu itu akan disampaikan, akan dibentangkan kepadaku. Sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimanakah selawat kami itu dapat dibentangkan dan disampaikan kepadamu, sedangkan kau sudah wafat, kau sudah reput, kau sudah meninggal, tidak ada sudah dalam tanah, sudah jadi tulang. Kata Nabi, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi, Allah telah mengharamkan kepada bumi antakula ajsadal anbiya, untuk mereputkan jasad para nabi. Dan juga akhlak, perangai. Akhlak ni perangai. Perangai ni dengan siapa? Dengan manusia lah sesama. Maksudnya dalam Quran sudah pun disebut, yaitu kita kena ada dua hubungan, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dengan hubungan dengan manusia. Jadi dengan manusia ni kita akan berdepan dengan macam-macam kerana. Macam tuan-tuan dan puan-puan di Peng ni kan, lagilah berjumpa dengan macam-macam perangai. Jadi apakah yang perlu kita buat? Apakah yang perlu kita hadapi? Semuanya kita kena serap. Kalau pelanggan yang datang tu pandai hormat kita, okey, habis siap semua, terima kasih puan, terima kasih tuan, senyum dengan kita kan. Apalagi kan kalau perempuan senyum, ya, kita pun ya sampai keluar, senyum terus. Kalau kita mendapat sesuatu yang namanya nikmat yang menyeronokkan, alhamdulillah, syukur. Syukur itu Nabi kata ada pahalanya. Datang pula pelanggan yang belum lagi pergi kaunter, maki sudah. Belum lagi berurusan ni, memaki sudah. Apalagi kalau sudah berurusan, kita bilang, cik kena pergi sana, dia bilang kau ni, dia bilang tadi aku pergi sana, dia bilang pergi sini. Aku pergi sini, dia bilang pergi atas lagi. Atas pun tolak pergi bawah lagi. Sudah, maki sudah. Sabar. Dalam sabar itu Nabi kata ada pahala, ya. Jadi nak beritahu kita ni hebatnya orang beriman itu, dia buat, dan bila kita buat sesuatu ni berdepan dengan musibah, kita sabar, pahala. Kita buat sesuatu berdepan dengan nikmat, juga dapat pahala. Ceramah Abdul Manaf. Oh ya kan, mesti mengantuk kan. Hai? Hai, amanah dengan kompeten. Kalau bila saya rujuk kepada Quran, ada kaitan. dalam ini cerita tentang apa tu, kelebihan yang Tuhan bagi kepada kita. Ni dalam kita semua ni ada yang kemahiran kita berbeza-beza. Walaupun kita kerja bank kan, tapi kelebihan yang Tuhan bagi kepada kita tak sama. Sama juga cikgu di sekolah. Bukan semua cikgu tu hebat tu. Ada yang masuk kelas tu, masuk kelas tidur, main handphone, keluar balik. Jadi masuk, tu siapa tu? Keluar keputusan, eja sikit-sikit. Ini 40 tambahlah 5, 45. Ini 35 tambah jadi 40. Entahlah kan? Ini 90 kasih kurang sikit lah, 88. Itu siapa? Intensif, kan? Baik. Dalam bab ni saya nak cerita sikit lah berkaitan dengan, nak kaitkan dengan amanah ni. Sebab tu kita ni kalau nak bagi tugas kan, bagi tugas kepada yang berkelayakan, barulah dia boleh membuat sesuatu itu dalam keadaan penuh kecekapan. Contoh macam saya, dia suruh bagi tazkirah ceramah, tak ada masalah, boleh kan? Tak ada masalah. Bila-bila siap, tajuk apa siap, insya-Allah boleh. Allah Taala akan bagi ilham dengan izin Allah Taala. Boleh semua insya-Allah.
Sudah jadi imam, dah sorong saya. Tahajud kah kau, tasbih kah kau, apa tu qiyamul lail kah, apa tu tarawih kah, Jumaat kah, sorong saya. Dah ada masalah. Sebab saya ada di situ, kecekapan saya di situ, Tuhan bagi kelebihan. Jadi coba tolong sabar. Baik, kau imam. Contohlah kan, hari Jumaat ni, semua nak ada imam ni, semua begini sudah. Jadi imam dah ada, sorong, dah sorong. Keras begitu. Kenapa? Sebab tu nak bagi tahu Tuhan bagi kepada kita ni kelebihan yang tidak sama. Macam perempuan pandai masak, kan? Bukan semua pandai masak. Ada yang masak ni saya nak bagi tahu betul. Dia potong dia lempar siap. Campak jadi sedap. Ada yang setengah ni kena tengok buku rezeki ni. Bunga lawang dikira apa? Nak jual sedap. Itu dipanggil kecekapan. Kelebihan yang Tuhan bagi kepada kita ni berbeza. Waktu bila kita nak bagi sesuatu kerja, bagilah orang yang kita pilih tu kena pada tempatnya. Itu yang Nabi pernah buat waktu Nabi masuk ke kota Mekah. Dalam peristiwa kita sebut pembukaan kota Mekah kan? Cuba kita tukar. Peristiwa memerdekakan Kaabah daripada orang Quraisy. Bagi faham sikit, bagi masuk sikit di hati. Bila sebut pembukaan kota Mekah kadang-kadang dia nak berasa. Cuba kita sebut memerdekakan Kaabah daripada Quraisy. Kafir Quraisy ni. Bayangkan kalau Nabi tidak pergi buang berhala di situ, tak merdekakan, sampai sekarang kita kena pergi pusing berhala begitu. Kan? Sebab tu disebut idza jaa nasrullahi wal fath. Telah datang kepada kau bantuan daripada Allah. Maksudnya Nabi boleh dapat tawan balik Kaabah tu. Sebab Nabi nak pergi buat haji, buat umrah pun tak boleh, dihalang oleh kafir Quraisy ni. Jadi bila Nabi datang balik wal fath, maksudnya Nabi dah berjaya memerdekakan Kaabah itu daripada cengkaman orang-orang kafir Quraisy. Dibuang sama berhala semua. Maka itulah namanya hari kemenangan. Bila Nabi masuk ke Mekah dalam keadaan sebagai seorang ketua, pemimpin, bersama dengan tentera-tenteranya, semua ada di situ. Ramai. Waktu Nabi keluar dulu 2 orang saja daripada Mekah nak pergi Madinah, tapi Nabi balik semula ke kota Mekah dalam keadaan jumlah yang begitu ramai, dan orang-orang kafir Quraisy sudah merasa takut sebab mereka sudah banyak mengalami pengalaman kalah dalam peperangan. Dia takut dengan Nabi ni. Dan mereka merasakan bahawa Nabi masuk ni habislah kita ni. Semua dipancunglah kita ni. Dan memang boleh pun kalau mau dibunuh, tetapi Nabi tidak mengambil pendekatan keras, tetapi Nabi memaafkan dan menghormati. Apa contoh menghormati? Nabi sampai, kita kalau pergi Mekah, kalau sampai di Mekah, apa yang kita mau tengok dulu? Kaabah. Nabi pun sama lah. Nabi ni sangat merindui tempat lahirnya betul. Tempat lahir Nabi ni Mekah, dekat Kaabah. Jadi berapa puluh tahun Nabi berada di Madinah ni, Nabi rindu. Bila Nabi balik ni, Nabi nak tengok Mekah, nak tengok Kaabah. Bukan setakat nak tengok, nak masuk dalam Kaabah. Lalu Nabi minta kunci daripada Osman bin Talha. Osman bin Talha ni dia bukan Islam, dia tidak beriman, tapi dialah pemegang kunci pintu Kaabah. Bila Nabi minta kunci dengan dia tu, susah hati dia. Dia bilang habislah sudah. Nak dah sudah kunci ni sama aku. Bila Nabi minta, kena bagilah. Macam kita di bank ni contohnya, kan? Kalau minta maaf ya, kalau bos minta, kita mau bagi ke tidak? Bagilah. Macam saya, sama juga di office. Kalau bos bilang, okey, saya mau meja ni angkat pergi sana, kita mau lawan tak? Kita angkatlah pelan-pelan. Walaupun dalam hati ni, ngam sudah bani di sini. Contoh. Ngam sudah di sini, hati kita cakap, okey sudah. Tapi oleh kerana bos mau, angkat sini. Sebab bos ada kuasa. Kan? Itu saja. Realitinya begitu. Jadi Nabi bila sampai dalam keadaan dia sudah sebagai seorang ketua, Nabi minta kunci pintu Kaabah. Osman bin Talha bagilah keadaan dia dah habislah. Terlepas sudah, tak boleh sudah pegang kunci ni. Dalam sama sahabat-sahabat Nabi pun minta kepada Nabi, ya Rasulullah, bagilah kunci itu kepada aku biar aku pegang, supaya aku boleh buka pintu Kaabah ni, dan aku boleh bagi minum kepada jemaah-jemaah haji yang datang. Bangga kalau boleh hormat di Kaabah. Dan dia dimaafkan sebab dia dulu pun pernah terlibat dalam peperangan apa semua menentang Nabi.
Setelah dimaaf dan dihormat, akhirnya dia dan ahli keluarganya, keturunannya semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nak beritahu. Kenapa Nabi bagi? Kenapa Allah Taala suruh bagi kepada Uthman bin Talha? Sebab dia kompeten di situ. Dia yang mahir. Begitu. Ya, sebab tu saya dah jumpa satu orang cikgu lah bahagian pentadbiran. Dia beritahu, Ustaz, kalau kan cuba kita tengok, encik, ada apa encik? Oh, putus set. Boleh kan? Tak apalah encik, sini lah. Saya putus set dalam saya. Memudahkan. Ni tak, kalau perempuan datang, apa? Ada lagi yang nak putus set, sini. Saya putus set. Memang begini kami mengamalkan amalan budaya mesra pelanggan. Jangan risau puan. Puan dulu. Kalau perempuan. Kalau lelaki-lelaki, pecik kau pergi sana. Putus set kau di sana. Jangan kau salah pecik depan belakang. Ya, jadi nak beritahu bahwa jadi pihak pengurusan tak kira bila kita melihat yalah pihak pengurusan dia boleh tahu walaupun betul sama bank tapi berbeza-beza tu kita punya karakter kita. Jadi kita dalam bab pengurusan kita kena bagi tu di situ saya tekanan stres. Itu dah namanya stres. Tapi kalau dibagi tugas yang kita suka, yang kita minat, yang kita tahu, yang kita faham, tak ada stresnya tu. Betul. Air ni Pak. Betul-betul ni air ni. Pak mau jadi sama saya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini betul kan? Betul ya? Cerai kan? Okey, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ni yang saya tengok kan. Kita umat akhir zaman ni, hidup zaman sekarang ni, kena ada hormat orang saja. Bila kita hormat orang akan lahirlah akhlak itu insya-Allah. Tapi kita ni susah kan mau hormat orang. Apatah lagi kalau kita ni yang ada jawatan. Sangat susah. Macam kerja saya ni kan, kalau saya mau kumpau boleh bang? Betul. Walaupun tadi saya beritahu saya kerja kebun. Tapi tuan-tuan jangan heran kalau suatu hari jumpa saya di airport dengan coat, dengan necktie, kasut mengkilat, ada lagi tali kad kuasa di sini, name tag lagi. Jangan terkejut. Ustaz kayak ni ya. Jangan terkejut. Hari ni sebab saya ambil cuti. Jangan pula bilang kenapa Ustaz pakai jubah hari ni. Hari ni saya ambil cuti hanya semata-mata untuk bank rakyat. Sebab biasanya hari Jumaat ni terlampau banyak aktiviti. Aktiviti luaran ni terlampau banyak. Bos saya pun okey, tak ada masalah. Dia bilang kalau tidak ada apa-apa Ustaz keluar saja. Tapi kadang-kadang kita pula rasa macam nak syok pak. Balik-balik keluar kan. Jadi bagus minta cuti lah hari ni. Ada satu hadis Nabi kan daripada Anas bin Malik. Nabi ni dia sudah kenal kan dia punya sahabat ya. Sehingga kan Nabi bagi tahu ada 8 orang sahabatnya yang kompeten dalam bidangnya. Ya. Tengok Nabi kata arhama ummati, sambung tadi sikit kan. Pasal saya sudah buat nota takut macam nak syok. Memang saya nak mau sampaikan benda ni. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Maksudnya orang yang paling menyayangi umatku Abu Bakar. Maksudnya dari segi kasih sayang Abu Bakar ni. Wa ashadduhum fi dinillah, orang yang paling tegas dalam agama Umar. Begitu. Wa asdaqu hayaan Utsman. Orang yang paling benar malunya Utsman. Maksudnya Sayyidina Utsman ni seorang yang pemalu. Tapi walaupun disebut Utsman itu pemalu, Nabi lebih malu. Mengalahkan malunya seorang perempuan. Yang mana kalau kita tengok perempuan hari ini sudah tidak malu lagi. Betul kan? Perempuan ini bukan malu kan? Adik-adik. Kadang-kadang kita tengok pun menyampah. Tapi dia nak malu. Kadang-kadang time makan kan, time makan di restoran besar-besar tu, sini kan kepala ikan merah. Kita tengok mukanya macam muka ikan merah saja. Orang yang paling adil dalam menegakkan sesuatu hukum adalah Sayyidina Ali. Itu. Maksudnya nampak berbeza-beza kan karakter sahabat Nabi ni. Kemudian wa aqra'uha li kitabillah, orang yang paling mahir baca Quran, paling mahir baca Quran. Padahal ni semua Arab ni. Sahabat Nabi semua Arab, tapi dalam semua-semua ni ada yang paling mahir baca Quran, Ubay bin Ka'ab.
Sebab tu pada zaman Sayyidina Umar, waktu Umar memerintahkan sahabatnya semua kumpul buat tarawih yang 20 rakaat tu, diperintahkan Ubay bin Ka'ab jadi imam. Kau Ubay jadi. Pasal Nabi sudah mengiktiraf Ubay bin Ka'ab seorang yang mahir membaca Quran. Bayangkan, walaupun dia hebat baca, Nabi lebih hebat bacaan. Begitu. Okey, siapa lagi? Wa'a'lamuhum bil halal wal haram. Orang yang tahu tentang hukum hakam, halal haram. Mu'az bin Jabal. Nampak? Berbeza. Kemudian wa'afraduhum, orang yang paling tahu tentang hukum-hukum faraid, pembagian harta pusaka selepas kematian adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit juga merupakan seorang sahabat Nabi yaitu penulis wahyu. Kemudian Nabi kata setiap umat itu ada orang kepercayaan, orang yang sangat amanah. Wa aminu hadhil umat ini orang yang paling amanahnya ialah Ubaidah Al-Jarrah. Nabi lagi amanah. Nak beritahu bahawa sahabat Nabi ni walaupun hebat Abu Bakar tu, tapi kalau nak dibandingkan dari segi sifat amanah lagi Abu Ubaidah Al-Jarrah daripada Abu Bakar. Begitu. Ya, nak beritahu tu kompetensi tu, kecekapan, kemahiran, kelebihan yang Tuhan bagi kepada kita berbeza-beza. Okey. Baik, sebab tu macam bank ni memang Allah Taala sebut dalam Quran dalam surah Luqman ayat 18, wala tusahir haddaka linnas. Jangan kau palingkan pipimu daripada manusia. Ini hubungan dengan manusia, akhlak sesama manusia. Jangan kita palingkan pipi, muka kita lah, muka lah maksudnya, daripada manusia. Sebut manusia ni dia tak kira beriman ataupun tak beriman. Namanya manusia, bila kita berjumpa ni, kita kena tengok muka. Tapi ingat, dalam surah An-Nur pula Allah Ta'ala sebut, bila kau nampak perempuan, tunduk. Begitu maksudnya, kalau sama-sama laki-laki barulah tengok. Tapi kalau sama perempuan, Allah kata tunduk. Tundukkan pandanganmu. Sama juga perempuan, kalau nampak laki-laki, tunduk. Begitu. Ni nak tengok laki-laki, kalau handsome. Dia punya zikir tu kan begitu lah. Saya pun nak tahu kenapa. Baik, jadi nak bagi tahu penting ni. Tapi itulah kadang-kadang benar ni bukan saya tegur di bank saya, di masjid pun kadang-kadang. Orang pergi masjid pun sombong-sombong. Tak mau tengok orang. Tu waktu salam-salam tu kan. Kalau ada tuan-tuan pergi masjid yang berdekatan dengan kita, bila salam tu kan, tolonglah tengok muka. Ni saya tegur ni kadang-kadang di masjid kerap saya tegur. Salam. Terutama yang beliau-beliau yang pandai sikit-sikit ni. Nak mau tengok muka dosa. Tak tengok muka tu dosa. Sebab perintah Allah disuruh kita bila jumpa dengan manusia tengok. Bila tengok, Nabi pesan senyum. Sebab tu saya sebut tadi kena senyum, tengok dan senyum. Yang terbaik lagi maksudnya tanya kabar. Macam tuan-tuan dan puan-puan yang ada di kaunter ni, kalau boleh lah, cik, apa khabar? Kalau pak cik lah, kan? Kalau remaja lagi, dek, hormat, cuba kita hormat. Dek, apa khabar? Dari mana kau? Cuba kita tanya begitu. Dari mana kau, dek? Begitu. Kan? Bang, dari mana bang? Begitu. Oi, macam mana dia rasa? Kalabakan bang ni. Contohlah dia sebut kalabakan kan. Cuba kita rakyat dia. Weh, jauhnya bang kau datang ya. Tak apa bang, tenang kau bang ya. Kita atur. Begitu, barulah dia rasa macam seronok bang. Bila berurusan. Ini kadang-kadang weh, macam kita al-maklum lah. Kalau yang dikenal, okey. Kalau nak dikenal, dia tunggu nombor. Daripada tanda-tanda kita membesarkan Allah Ta'ala tu ikram madhi syaibatil muslim. Kita kena hormat pada siapa? Yang pertama, orang yang ada uban. Orang yang sudah ada uban di kalangan orang Islam. Macam saya ni kan, putih sudah apa. Ni hari ni mau pergi potong ni, pasal putih sudah apa. Habis nampak putih tu macam nak syok lah. Kan? Betul, cerain mana keluar putihnya. Cerain nak sempat keluar putihnya. Macam Abang Kasim kita, rambut sudah putih. Tuan, rambut sudah putih. Jadi masuk orang yang rambut putih itu maksudnya apa? Orang yang sudah tua. Nak bagi tahu dalam agama ni, orang yang sudah putih rambutnya itu tandanya sudah tua.
Jangan duk rasa muda. Tapi betul, rupa-rupanya macam saya ni pun rasa muda betul. Jiwa kita ni, dalaman kita ni, saya sentiasa merasa saya muda. Betul. Tapi kemarin saya tersentak bila saya berurusan satu kedai. Tiba-tiba pekerjanya panggil saya pakcik. Tua kali aku ni. Tua sudah pun. Sudah limpas 30 main ni. Nak mau kasih tahu betul-betul loh. Sudah limpas 30 sudah. Maksudnya rambut pun sudah putih, janggut pun sudah putih. Itu tanda kita sudah tua. Tapi kadang-kadang kita merasa muda. Begitu ya. Jadi orang yang tua ini, orang yang sudah berumur ni, dalam agama kita kena hormatnya. Betul, kadang-kadang macam saya kan, saya di office kadang-kadang kita geram ni sama yang beliau ni. Kadang-kadang yang beliau ni yang banyak buat hal ni. Menggeram kita ni, tapi Islam ajar hormat kau. Nak macam mana? Inilah akhlak. Macam mana kita nak melalui proses itu? Bila seseorang yang lebih umur daripada kita, dia buat hal, maksudnya ada yang tidak ngam dengan kita, tapi Islam kata hormatnya. Ini yang berlaku, yang saya pernah bagi tahu 9 tahun yang lalu di sini. 9 tahun yang lalu, betul. Tuan-tuan nak ingat tak? Masa tu saya di situ. Saya beritahu di sini. Ya? Betul, masa tu Sa'ban dia di Sempurna. Dia nak dengar cerita ni. Ni tentang hormat orang. Tengok macam mana hormat orang ni sangat diutamakan. Akhlak yang terbaik. Abu Bakar dengar, kena hormat orang. Suatu hari Abu Bakar ni terlambat bangun untuk sembahyang subuh. Dia bukan maksudnya lambat macam kita lambat. Maksudnya dia terbangun tu dekat-dekat azan sudah. Bila bangun dekat azan ni tak sempat nak tahajud apa semua. Sibuk mandi, urus diri apa semua. Jadi mengambil masa sedikit. Bila sudah habis azan, orang pun sudah sembahyang apa semua, sembahyang sunat, baru dia bergegas nak ke masjid. Jadi Abu Bakar ni melalui satu lorong kecil. Bila dia lalu lorong kecil ni, tiba-tiba di depannya itu ada satu orang tua. Tak boleh potong dah. Nak kena ikut di belakang, lorong sempit. Dia ingat pesan Nabi, hormat orang tua. Jadi dia ikut lah, dia follow saya di belakang orang tua. Bila sampai masjid Nabi, orang tua ni melajak terus. Sebab dia bukan beriman, dia Yahudi. Tapi bila Abu Bakar ingat, ini orang tua, jadi aku kena hormat. Nampak bukan beriman ni, hormat. Bila Abu Bakar sampai di masjid Nabi untuk sembahyang subuh, dia tak sempat bersama dengan takbir bersama-sama dengan Nabi tu. Dia sempat di mana? Dia sempat waktu habis Nabi baca surah ni. Nabi habis sudah baca surah, Nabi mau rokok sudah ni. Kan? Di situ baru Abu Bakar sempat masuk, Allahu Akbar, Nabi pun rokok. Nah, bila Nabi rokok saya, apa Abu Bakar sebut? Alhamdulillah. Abu Bakar ni kan, dia sangat menghargai sembahyang bersama dengan Nabi. Maksudnya Nabi takbir, dia takbir. Tapi hari itu dia tak sempat nak bertakbir bersama dengan Nabi takbir. Jadi walaupun begitu, bila dia sempat Allahu Akbar, sempat rakaat dengan Nabi ni, Alhamdulillah. Waktu dia rokok tu, dia sebut Alhamdulillah. Jadi apa berlaku selepas tu? Allah Ta'ala jawab. Bila dia sebut Alhamdulillah, bila kita bangun rokok, kita sebut apa? Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar orang yang memujinya. Itu dia. Sebelum tu Allahu Akbar, Tapi kerana dia mengamalkan sunnah Nabi ni, Nabi pesan kau hormat orang. Kerana dia menghormati tu, dia sampai masjid lambat, dia sembahyang Allahu Akbar. Bila turun dia tak sebut subhanallah, dia sebut alhamdulillah. Bila bangun Allah Ta'ala jawab, Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah Ta'ala mendengar liman bagi orang hamidah yang telah memujinya. Kemudian barulah kita berdoa, Rabbana lakal ham, wahai Tuhan kami, hanya untukmu saya segala puji-pujian. Itulah asalnya sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal ham. Sebelum tu Allahu Akbar. Tapi sejak di situ kita sudah ubah sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal ham. Faham kan maksudnya hari ini? Rabbana lakal ham, wahai Tuhan kami, laka untuk engkau, alham, segala puji-puji.
Ingatlah jangan puji orang. Ni kita ni kadang-kadang suka puji kan? Macam saya ni. Sangat terdedah dengan pujian. Sangat terdedah. Betul, kalau boleh tuan-tuan janganlah duk balik puji saya. Kalau jumpa, oi ustaz kau ni. Baik kau. Selebriti punya ni bilang. Jangan dipuji. Sebab merosakkan saya. Automatik orang akan nampak bagus. Siapa yang patut kita hormat lagi? Wali sultan, orang yang ada kuasa. Kita hormat orang yang ada kuasa. Kalau di bank, manager kita hormat, assistant kita hormat. Kemudian dia punya apa? Mandor ke? Apa? Akun mandor. Supervisor ke apa? Saya pun tak tahulah istilah bank ni. Tapi kalau estate begitulah kan. Manager, assistant manager, mandor. Begitulah. Kan? Di bank saya nak tahulah. Kalau macam saya, okey. Ketua Nazir Cawangan, timbalan Ketua Nazir, begitulah. Baru saya. Begitulah. Kita ni orang cacing-cacing saya. Kan? Kemudian datang lagi bos daripada KL apa lagi. Maksudnya kita kena hormat kan? Kita kena hormat. Walaupun kadang-kadang pandangan dia, pendapat dia kadang-kadang memang kita nak boleh terima. Tapi oleh kerana dia bos, kita kena juga hormat dia. Tolong belajar menghormati. Memang begitu. Saya pernah berbicara dengan satu orang yang bekerja dengan satu syarikat bentang wawasan. Dia bilang, Ustaz, kalau kau mau cepat naik, dia bilang, belum bos cakap, kau cakap iya memang. Bos baru, iya tuan, bilang dia. Dia bilang cepat kau naik. Tapi kalau kau lawan cakapnya, nah ada lah kata dia bilang. Begitu juga. Okey. Mau habis sudah masa. Sebab kita 8.50 berhenti sudah, kan? Betul, saya sentiasa menepati masa. Dah betul. Kompeten dalam ceramah. Dan yang terakhir yang kita kena hormat ni siapa? Ini. Wa hamilul Quran, wailul ghali fihi wal jafi anhu. Pembawa Quran yang tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang ajar. Maksudnya penghafal Quran, pengamal ayat-ayat Quran, ulama-ulama, maksudnya kita kena hormat. Tak boleh sembarang-sembarang. Macam saya ni kan, kenalah hormat saya. Gitulah. Umpamalah. Contoh saya bukan betul tu. Saya ni biasa-biasa saja, tak ada apa-apa pun. Hafal ni pun wal asri, saya sampai wal asri ke bawah saya. Bukan banyak pun hafal Quran. Tapi bagi ni, kalau kita ada anak, contoh kita ada anak contoh 5. Tapi ada satu ni hafiz. Ya, hafiz. Anak hafiz ni patut dimuliakan lebih daripada anak yang lain. Ada? Nama saya Hafiz. Bukan yang educated semua ni. Educated. Yang orang bilang bahasa Inggeris matematik A+ kah? Plus. Kan? Macam pergi kalau di airport, bukan cakap Melayu sudah ni. Kan? Sampai saya, which one counter? Dah ada sudah tanya counter mana ya? Dah ada. Dia dengar orang cakap Melayu pun dia bilang, kau ni dia bilang. Jadi bila orang yang dalam keadaan gitu kadang-kadang dia mau anaknya ni hebat. Bila anaknya hebat, dia suka cerita kepada orang. Ingatlah, mencerita kelebihan anak-anak kepada orang lain, jangan, elakkan. Apatah lagi kita menceritakan kelebihan anak kita itu di hadapan orang yang tidak ada zuriat. Tolong elakkan. Ini Imam Syafi'i pesan. Jangan cerita pasal anak di hadapan orang yang tidak ada zuriat. Kecil hati orang itu. Ini tak, kadang-kadang dia duk cerita satu-satu anaknya itu. Daripada anaknya yang sulung sampai anaknya bongsu. Yang bongsu ni pun yang belum lagi lepas tadi kali pun dikasih tahu juga, hebat juga anaknya ni. Jangan. Ya. Baik, sebagai penutup saya nak bagi tahu. Okey? Bila kita menjaga hubungan kita dengan manusia, insya-Allah kita dapat ketenangan, dan hubungan dengan Allah juga mesti. Barulah komplit. Barulah sempurna. Kalau hubungan dengan manusia saya cantik, dengan Allah tak cantik pun, kita jadi huru-hara juga. Bila kita jadi huru-hara, akhlak kita akan hancur juga. Ya. Baik, ada satu kisah, satu orang ni kan. Dia ni semua ada. Ini cerita benar ni. Dia ni semua ada tapi tak bahagia. Kenapa kita perlu berakhlak ni? Supaya kita bahagia. Dia ni kan, orang ni, dia ada rumah. Rumahnya 2 tingkat lagi. Tapi dia tak tinggal di situ. Dia ada kebun. Kebunnya pun tak diusahakan. Nampak? Dia ada anak ramai.
Ada anak yang dekat, ada anak yang jauh. Anak yang dekat tidak mempedulikan dia, anak yang jauh tidak balik ziarah dia. Ada juga dia sekarang duduk dengan anaknya. Dia duduk dengan anaknya bukan duduk rehat saja, kena jaga cucu. Nah, mau bawa kereta, ada lesen kereta, tapi sekarang mata tak berapa nampak sudah. Jadi hidupnya hari ini sekarang ni penuh dengan tekanan. Balik-balik mengeluh, balik-balik mengadu, mengeluh. Rasa sengsara hidup ni. Mau balik rumah, rumah besar betul, nak ketentuan juga. Jadi hidup dalam keadaan tidak tenang. Kenapa? Bila dicek balik, Jumaat pun tak semayang. Nah, Jumaat pun tak semayang. Macam sini insyaAllah lah, kan? Walaupun tak semayang subuh, tapi Jumaat ada. Yalah, terbangun tadi jam 6.30. Kan? Lompat sudah ni. Alhamdulillah nanti kodok lah. Sampai sudah di bank. Yang penting aku sampai bank sebelum jam 8. Itu siap. Kan? Itu siap. Yang penting itu. Subuh nak apa nantilah. Lepas Jumat baru kodok. Ada. Tapi nak apa yang penting dia kodok lah. Jangan tak kodok. Okey? Jadi rasanya sampai situ siap. Dalam kita melakukan kebaikan, tolong jaga jangan sampai kita riak. Nah, ini dalam bila kita buat baik itu akhlak yang baiklah. Tapi dalam masa sama tolong jaga akhlak itu, jangan sampai rosak. Sebab bila kita buat baik ni kadang-kadang nak menunjuk kan? Nak menunjuk skill kan? Allahu Akbar. Menelpon seorang kawan. Baik, riak ni sangat bahaya. Riak ni maksudnya apa? Kita buat baik, tapi kita nak tunjuk kepada orang kebaikan kita. Tak kira lah baca Quran ke, buat kerja bank ke, apa-apa kerja namanya kebaikan. Bila kita ada niat nak tunjuk kepada orang, ingat dosanya bukan kecil, besar. Nabi sebut ar-riya'u akhfa. Riak itu lebih tersembunyi, lebih tak nampak. Min zabibin namlati sauda, daripada langkah kaki semut hitam. Semut. Siapa pernah nampak semut kaki dia? Semut tu berjalan. Dia berjalan saya kan? Kita bilang, "Oi, jaga kaki semut." Ada? Tapi kalau kita kan, macam kita ni, contohlah kalau kita berlunjur kan, berlunjur begitu. Mesti orang bilang, "Oi, kakimu tu." Pasal orang nampak kaki. Orang nak bilang, "Oi, orang tu." Nak, kakimu tu. Pasal kaki kita besar. Tapi kalau semut merayap, adakah kita begitu anak kita, "Jaga kau kaki semut tu, jaga." Masuk telingamu. Semut tu kecil. Tapi Nabi kata, riak itu lebih tersembunyi daripada langkah kaki semut hitam fi lailatil muzlimah, dalam malam yang gelap gelita, alal mishil aswad, di atas hamparan hitam. Hamparan hitam, semut hitam, malam gelap gelita. Memang tak nampak. Nabi kata riak lebih tak nampak daripada itu. Hanya Allah yang tahu. Saja saya bagi penutup supaya bila kita buat tu betul-betul kerana Allah, jangan buat kerana yang lain. Ya, bukan apa, rugi nanti. Bila balik nanti, bila Allah Taala tanya, "Kau dulu kerja bank rakyat bahkan?" Ya Allah, betul. Apa kau buat dulu ni? Aku buat semua ni kerana-Mu ya Allah. Nak kata tipu lah kau. Memang ada dialognya tu. Tapi dialog tu untuk ustaz lah, untuk ustaz. Bila satu orang alim ni dipanggil, "Kau buat apa dengan ilmu yang aku bagi?" Dia kata, "Ya Allah, semua aku sampaikan kepada manusia kerana-Mu ya Allah." Allah kata, "Kadzabta, kau tipu. Kau dulu ni pergi ceramah sana sini, kuliah macam-macam lah, pergi radio lah, khutbah, supaya dikatakan orang engkau ni seorang yang alim, seorang yang hebat di Tawau ni. Dan dikatakan orang, dan orang pun memang bercakap, dan itu yang kau harapkan. Nah, aku bagi sudah waktu di dunia dulu. Sekarang nak ada sudah. Di akhirat apa yang dia dapat? Fasuhiba ala wajhihi, mukanya diheret di bawah, summa ulqiya finnar, dilempar masuk ke dalam neraka. Kerana apa? Buat baik tetapi riak. Nak menunjuk kebaikannya itu. Nauzubillah. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Macam ada sudah macam ada kan? Memang tepat masa ini jam 8 kan? Kita sudah mula kan? Begitulah saya buat sekarang. Sekarang saya nak mau sudah orang bilang jam 8, 8.10 mula, 8.15. Tunggu nak mau. Pokoknya kalau jemput jam 8 insya-Allah saya akan usahakan untuk jam 8 itu kita mula. 8.50 selesai, terlebih sikit minta maaf banyak-banyak. Maka sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kah? Hah? Chat. Ya. Baru sini lah. Iya. Mandor. Cuman dua. Imam. Mandor. Kalau nak menengok ni tembak balik. Tengok. Mandor. Tengok. Habis betul mesti menengok. Allah. Live Ustaz live. Tambah popular Ustaz. YouTuber. Dalam kasar. Nah, kan? Yani. Ya, aku anu ya. Ini sama di sana. Sui. Sama. Mau isi Nasi lemak, mau nasi lemak kah? Yani di dalam ada kui kan? Iya ada Ustaz. Saya orang kaki, apa makan? Sama sih Ustaz. Sampai tahu sudah tengah hari apa yang makan? Yo. Tarik itu lauknya. Ada warna hitam nanti Makan guys.